Di mana agenda perpaduan ummah menjadi intipati utama dalam muktamar tahunan PAS ke-67 yang berlangsung secara hybrid di Kuala Terengganu pada hari ini dan esok. Pastinya bercakap mengenai perpaduan dan penyatuan ummah ini. Kita mahu lihat kepada apakah peranan yang boleh dimainkan PAS dalam menyatupadukan bukan sahaja masyarakat namun parti itu sendiri. Untuk membincangkan mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik yang juga pensyarah kanan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Dr. Maaf. Assalamualaikum. Baik, Doktor. Kita melihat kepada kepentingan menyatupadukan ummah bukan sahaja meliputi orang Melayu Islam serta parti-parti yang mempunyai aspirasi sama. Bagaimana Prof melihat kepada isu ini? Saya sebenarnya melihat bahawa PAS perlu menjadi lebah politik, iaitu ketika parti-parti politik lain itu memerlukan bantuan dan kerjasama daripada PAS, PAS memberi kemanisan kepada kerjasama tersebut. Tetapi jika PAS itu diusik, PAS boleh menyengat pada bila-bila masa dan boleh memberi amaran kepada sebarang permasalahan ataupun pergaduhan pergelutan yang sebenarnya PAS boleh memainkan peranan sebagai satu parti broker kepada perdamaian politik yang boleh dilakukan. Dan apabila kita melihat sebenarnya pengalaman PAS bersama dengan parti-parti politik Melayu itu semenjak tahun 1971 itu memberi kesan kepada perdamaian politik khususnya orang Melayu dan kaum-kaum lain yang ada di negara kita. Kita lihat saja pada waktu tersebut pelbagai inisiatif, pelbagai manfaat diperolehi apabila tiada lagi percakaran politik antara parti-parti politik Melayu bersama-sama dengan parti lain dalam Barisan Nasional pada tahun 1971. Inilah sebenarnya yang boleh dibawa kembali sebagai salah satu memori kepada perdamaian politik dan kerjasama politik yang boleh diperolehi apabila parti-parti politik Melayu duduk bersama-sama, kenikmatan perdamaian politik itu turut dinikmati oleh parti-parti bukan Melayu yang lain. Inilah sebenarnya yang perlu difikirkan semula, bukan sahaja oleh PAS tetapi juga oleh parti-parti politik yang lain. Kerana kita mempunyai tugas yang besar sebagai parti-parti politik, pemimpin-pemimpin politik, mereka harus memikirkan tentang rakyat. Kalau terus bergaduh tentang kehidupan rakyat, rakyat akan merasa kesal dengan apa yang berlaku dalam politik negara dan rakyat akan menghukum mereka dalam PRN Negeri Melaka dan PRU 15 yang akan datang. Doktor, sekiranya usaha PAS membuahkan hasil dalam menyatukan parti sebagai contohnya UMNO dan juga Bersatu ini, adakah mudah bagi akar umbi untuk melupakan kisah lama menjadi seteru hebat terutama yang di Kelantan dan juga di Terengganu kerana kita melihat kepada hubungan antara PAS dan juga UMNO ini? Kita lihat inilah sebenarnya peranan pemimpin. Jika pemimpin itu gagal untuk mengemudi bahtera sama ada PAS, UMNO atau Bersatu itu sendiri, maka pemimpin tersebut gagal. Tetapi apakah yang boleh dilakukan oleh pemimpin ketika ini, iaitu bagaimana untuk memberi satu gambaran yang baik kepada ahli-ahli atau pengundi bahawa sekiranya dianjurkan perdamaian politik, maka manfaat yang besar itu bukan sahaja kepada ahli tetapi juga itu kepada rakyat keseluruhannya. Ini tugas yang berliku dan sukar serta berduri yang harus dilalui oleh PAS serta parti-parti politik Melayu yang lain. Meskipun jalan itu agak sukar, tetapi sebenarnya jika betul-betul dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin parti ataupun difikirkan tentang matlamat dan masa depan negara, saya yakin perkara yang sukar itu dapat dilakukan dengan kadar segera. Kita lihat sebelum ini bagaimana PAS itu kita lihat PAS tidak bekerjasama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat sebelum penubuhan Pakatan Rakyat. Dan akhirnya hubungan itu dibangunkan dan perkara yang mustahil antara hubungan PAS dengan DAP sebelum ini berjaya ditunjuk dan diperlihatkan. Maka saya lihat apa saja jalan-jalan sukar meskipun PAS mempunyai musuh-musuh politiknya sebelum ini, tetapi PAS ini saya lihat ada jiwa yang besar, juga parti-parti Melayu yang lain perlu berjiwa yang besar untuk memastikan bahawa agenda rakyat itu, kebajikan rakyat itu akan diutamakan. Bukannya kepentingan politik peribadi pemimpin ataupun mana-mana parti politik yang inginkan kuasa semata-mata. Baik Doktor, Muafakat Nasional menunjukkan hasil yang mantap ketika beberapa PRK selepas PRU 14 yang lalu. Bagaimana jangkaan Doktor pada PRU ke-15 nanti sekiranya muafakat ini diteruskan?
Begitu juga ditambah sekiranya bersatu menerusi Perikatan Nasional membentuk juga satu pakatan yang sama dengan Muafakat Nasional ini. Maknanya mereka ini bergabung tenaga untuk berdepan dengan parti-parti dan juga pakatan lain. Parti-parti dalam MN dan PN ini perlu bermuhasabah selepas PRN Negeri Melaka, lihat secara keseluruhan keputusan PRN Negeri Melaka adakah sebenarnya menguntungkan kepada kedua-dua gabungan ini atau sebenarnya merosakkan masa depan kerjasama yang telah diusul dan digemblengkan oleh kedua-dua gabungan parti tersebut. Dan bagi saya sebenarnya PRN Negeri Melaka adalah cerminan dan strategi politik yang boleh diambil contoh oleh semua parti-parti politik yang masuk bertanding dalam PRN Negeri Melaka. Kalau mereka tidak belajar daripada PRN Negeri Melaka, mereka akan berhadapan dengan liku yang lebih sukar dalam PRU 15. Inilah sebenarnya parti-parti politik yang ada di negara kita ini perlu melihat cerminan kepada diri mereka, adakah mereka masuk dalam PRN atau PRU itu semata-mata untuk ego politik ataupun kesombongan politik mereka sehingga mereka mengenepikan peluang-peluang yang sedia ada, ataupun sebenarnya mereka masuk dalam PRN Negeri Melaka atau PRU dengan semangat untuk menang dan memberikan satu wadah baru kepada politik negara ini, lebih segar, idea yang lebih manfaat kepada seluruh rakyat, dan yang paling penting, apakah yang rakyat dapat sekiranya mereka bekerjasama ataupun mereka memilih jalan solo masing-masing yang mereka tetapkan sebelum ini.